Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 1 bagi subjek RBT bersama Cikgu Husna. Okey, untuk hari ini kita akan masuk sambung kepada reka bentuk sistem vertigasi. Tapi hari ini kita nak capai 5.1.3 iaitu menghasilkan lakaran reka bentuk baru sistem vertigasi dan juga 5.1.4 iaitu analisis elemen reka bentuk sistem vertigasi. So hari ini kita nak tahu lakaran dan juga kita nak analisis lakaran tersebutlah. Okey? So, first kita akan tengok 5.1.3 iaitu menghasilkan lakaran reka bentuk baharu sistem vertigasi yang mana awak boleh rujuk dalam buku teks muka surat 120. So, lakaran reka bentuk vertigasi ni adalah sangat penting lah. Sebelum kita nak buat sesuatu, ingat kita kena melakar. Lepas melakar, kita akan menganalisis. Kemudian barulah kita bergerak kepada hands on lah. Okey, first lakaran. Lakaran reka bentuk vertigasi ni kita boleh hasilkan secara 2D dan juga 3D. Yang mana kita dah belajar dalam bab lakaran sebelum ni, kita dah kenal pasti lakaran 2D tu adalah apa? Iaitu dia ada panjang dan juga lebar. So bawah ni adalah lakaran 2D dah, dia ada panjang dan lebar sahaja. Kemudian ada lakaran 3D. Kalau lakaran 3D dia ada panjang, ada lebar dan ada tinggi. So dalam lakaran 3D ni kita nampak saiz sebenar kita punya lakaran tu lah. Berdasarkan lakaran, kita boleh tengok keadaan sebenar projek yang kita nak buat. Reka bentuk yang kita nak buat. Okey? So, lakaran ni adalah sangat penting untuk kita menggambarkan sesuatu bentuk dan juga saiz sebenar yang mana reka bentuk itu akan dibina lah. So, daripada lakaran tu, kita dapat tahu bentuk dan juga saiz yang sebenar vertigasi tersebut. So, dalam sistem vertigasi, ada dua teknik yang penyusunan dia lah, iaitu ada dua teknik penyusunan sistem vertigasi, iaitu secara jejari dan juga yang lagi satu adalah secara gegelang. So, kalau soalan tanya, nyatakan teknik penyusunan sistem vertigasi ada dua, iaitu yang pertama adalah secara jejari, satu lagi adalah secara gegelang. Okey, dia macam bentuk gelang, yang ni adalah bentuk jejari. So, ini adalah contoh lakaran teknik penyusunan sistem jejari yang warna merah ni kan. Cantik. Yang ni adalah secara gegelang. Okey. Kemudian kita akan tengok yang pertama adalah jejari, iaitu jejari, teknik penyusunan sistem vertigasi secara jejari. So, ini adalah teknik penyusunan secara jejari. Kita ada kat situ contoh lakaran 2D. Ini adalah lakaran 2D. Lakaran 2D ni kita nampak dari segi pandangan hadapan sahaja ataupun pandangan sisi sahaja ataupun pandangan atas sahaja. So, contoh dekat sini dia menunjukkan lakaran pandangan atas lah. Kita tengok daripada atas. So, dekat situ kita ada nampak paras atas ini dan juga ini adalah paras bawah. So, ini menunjukkan bekas tanaman tu ada digantung dan sumber adalah berkongsi untuk atas dan juga bawah. Media tu yang kat tepi ni media tu adalah contoh pokok tu nak letak kat mana lah. Okey. So, ini adalah contoh lakaran 2D secara jejari. Kemudian bawah ni adalah contoh lakaran 3D. Ini daripada 2D tu dibuat bulat je kan untuk bekas tanaman kan. So, kat sini kita boleh nampak lah bekas tanaman tu dia menggunakan yang bahagian atas, dia menggunakan botol mineral. Contohnya botol mineral yang dah lama, dia mengalirkan media tu daripada satu ke atas dan juga satu lagi adalah ke bawah menggunakan sistem perpaipan. Kemudian ni adalah tangki air lah, tangki sumber kita iaitu tangki air kita lah, tangki air dan baja kita. Ini adalah polybag, yang bawah ni dia letak polybag dan yang ada warna hitam setiap pokok tanaman kita tu adalah penitis lah. Okey, so dekat sini ada contoh 3D, atas ni adalah 2D. So jejari ni adalah satu teknik yang ringkas dan sangat mudah dipasang yang mana dia ni sesuai untuk kawasan yang sempit. Okey, contohnya lah dia nak letak atas bawah sebab kawasan tu sempit lah. Okey, tetapi ada kemungkinan bila kita menggunakan teknik secara jejari ni, larutan baja yang lalu ni dia tak sampai hujung tau. Mungkin dekat hujung ni dia macam tersekat. Sebab apa? Sebab dia mengalami tekanan penghantaran yang rendah lah. Okey.
So, sebab itu teknik penyusunan secara jejari ni kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Dia kemungkinan kemungkinan. Mungkin okey, mungkin tak okey. Sebab kadang-kadang baja tu tak sampai ke hujung lah sebabkan tekanan penghantaran nutrien ni adalah rendah. Okey. Kemudian yang kedua adalah teknik penyusunan sistem fertigasi secara gegelang. So, ini adalah teknik penyusunan secara gegelang. Yang ini adalah lakaran tu di secara gegelang. Kita nampak dia punya bekas tanaman disusun secara segi empat ni lah. Daripada sumber utama disusun secara segi empat. So, antara segi empat ni kita letakkan bekas tanaman yang mana media akan melalui yang segi empat ni lah. Okay. Sumber, medium, yang akhir sekali adalah alur keluar dia dekat dalam lah siap penitis. So, ini adalah contoh sistem fertigasi secara gegelang dalam bentuk 3D. So, dekat sini kita boleh nampak tanaman kita tu dialirkan secara segi empat macam ni lah. Dia ada kokopit di dalam polybag. Setiap daripada pokok tersebut ada set penitis. Kemudian kita nampak timer dan sumber utama lah. Ni kita ada tangki nutrien dan kita ada sistem perpaipan yang lengkap lah. Okay. So, teknik gegelang ni dia akan mengagihkan air baja secara seimbang. So, that means setiap pokok sehasil daripada sumber tadi, sumber nutrien ni kan, lepas sampai kat sini, sistem perpaipan dia tu, dia akan alirkan secara serentak. So, that means setiap pokok akan dapat air baja secara serentak. So, dia kat situ dipanggil lah, dia dapat agihkan air baja secara seimbang. Okay. Tetapi sekiranya salah satu bekas tanaman tu kita tinggalkan ataupun kita tanggalkan. Kita dah contohnya tanaman tu dah rosak. So kita nak buang polybag tu, kita buang je lah. Tetapi aliran air bila lalu je dekat semua pokok ni dia masih keluar. Kat sini ada dia punya set penitis kan. Kita tinggalkan set penitis tu, air tetap keluar daripada lubang tersebut. So dia tidak menjejaskan keseluruhan sistem lah. Satu hilang, yang lain pun masih dapat air macam biasa. So tak ada efek. So kalau hilang satu ke, hilang dua ke, air tetap lalu. Hasil air daripada air baja tadi tetap lalu untuk setiap tanaman lah. Okay. So itu adalah kelebihan secara teknik penyusunan secara gegelang lah. Okay. So, kemudian kita akan tengok 5.1.4 iaitu analisis elemen reka bentuk sistem fertigasi. Analisis elemen reka bentuk sistem fertigasi yang mana boleh rujuk dalam buku teks muka surat 122. So, sebelum ni kita dah kenal pasti lakaran. So, lakaran ni kita telah buat sesuatu lakaran yang baharu lah. Berdasarkan teknik jejari dengan gegelang tadi, kita boleh modify dan kita boleh create sesuatu yang baru. Idea kita sendiri mengikut inovasi dan kreativiti kita sendiri. So, that's mean barulah lakaran yang baharu. Okay, daripada lakaran tersebut kita akan analyze setiap daripada lakaran tu kita akan analisis dari segi elemen. Yang mana analisis elemen ini kita akan lakukan dan kita akan tandakan dalam borang analisis elemen sistem reka bentuk baharu lah, sistem fertigasi reka bentuk yang baharu. So berdasarkan lakaran yang awak dah buat sebelum ni, yang awak rasa macam perform, macam cantik, awak kena analisis adakah lakaran yang awak buat tu merangkumi setiap elemen yang kita dah belajar sebelum ni. So, elemen masih ingat dekat bab 1 tingkatan 1 ada 7 elemen reka bentuk sistem fertigasi. Kita boleh kenali dia adalah yang pertama garisan. Garisan adalah garisan lah. Kalau tak ada garisan, tak adalah sistem fertigasi kita tu. Garisan, garisan putus-putus, garisan panjang, itu adalah garisan. Kemudian kita ada rupa. Rupa adalah bentuk 2D yang berbentuk 2D. Kemudian kita ada bentuk. Bentuk ni yang berbentuk 3D lah. Dia bentuk 3D. Kemudian kita ada texture. Texture dekat sini kita boleh dalam sistem fertigasi kita boleh cakap texture daripada segi dia punya apa tu? Kesan rasa dia, rasa tanah, rasa polybag tu kasar ke, lembut ke, licin ke, texture kemudian daripada segi saiz. Saiz dalam sistem fertigasi ni kita boleh tengok lah. Saiz yang digunakan contohnya daripada satu pokok fertigasi tu dengan satu pokok fertigasi tu adakah jarak antara bekas tu sama ataupun satu panjang, satu pendek. So kita ada nampak perbezaan daripada segi saiz. Warna pula kita boleh
tunjuk dalam lakaran kita tu ada menggunakan ton-ton warna. Tak adalah warna merah aja. So kita ada warna merah, ada merah gelap sikit. So ada ton warna dan ada ruang. So ruang ni nak menunjukkan mungkin nak tunjukkan keadaan sekeliling lah, ruang apa yang ada. Okay, so kita akan go through elemen setiap satu dan kita akan tengok dia punya jenis huraian lah. Okay. So, kemudian ini adalah contoh keterangan elemen. Oh, tadi berdasarkan yang tadi, kita kena boleh tandakan dekat sini lah. Contohnya garisan. Kalau ada, tanda ada. Bagi tahulah garisan tu dekat mana. So, yang pekat huraian ni lah kita akan pelajari di sini daripada segi keterangan ni lah. Yang mana ada dalam buku teks awal, muka surat 122. Contoh yang telah diberikan dekat sini adalah teknik penyusunan secara apa? Kita nampak bentuk empat segi ni. So, kalau nampak bentuk empat segi ni, dia adalah teknik penyusunan sistem vertigasi secara gelang. Macam kita pakai gelang. So, tapi beza kat sistem vertigasi, gelang dia bentuk empat segi ni lah. So, kita nampak ada tangki nutrien, ada pam air kat sini, penapis, kita ada polybag, kita ada pipe poly, kemudian kita ada set penitis. Okay. So, kita akan tengok ni satu persatu. Yang pertama elemen adalah garisan. So, garisan ni kita nak tunjukkan apa? Kalau garisan dalam sistem vertigasi, kita boleh tunjukkan laluan paip saliran, injap kawalan dan juga komponen yang digunakan. Contoh dekat dalam gambar ni, elemen yang ditunjukkan adalah inilah. Iaitu dekat sinilah laluan paip saliran, injap dekat sini dan juga komponen yang digunakan. Okey. Kemudian yang kedua adalah rupa. Rupa kita boleh kenal pasti dekat sini kita nak tahu adalah dia nak menunjukkan gambaran lakaran dalam bentuk 2D. So dekat sini kita rasa gambar kita tu 2D ke 3D? Dia adalah rupa ni kita nampak bentuk tu dari segi pandangan hadapan sahaja. Contohnya macam tu lah. So nampak macam 2D, pada masa yang sama kita nampak macam 3D lah. Okey. Kemudian kita ada bentuk. Bentuk ni kita boleh nampak keseluruhan sistem pada pandangan yang sebenar. So, bentuk ni orang lagi nampak lah. Contohnya macam bentuk empat segi. Kalau cikgu lukis gambar kertas, cikgu lukis gambar 2D dia adalah empat segi. Agak-agak nampak tak? Tu tahu tak itu kertas? So, macam confused kat situ kan. Itu kertas ke? Beg duit ke? Handphone ke sebab bentuk empat segi. Contoh, ini adalah pandangan 2D, empat segi. Boleh jadi apa-apa, boleh jadi kertas, boleh jadi dompet. So, kita bila nampak bentuk 2D tu, barulah kita nampak, oh lah bentuk bongkah rupanya. Nampak? So, dekat situ, lakaran tu, bentuk ni dia lagi nampak lah berbanding lakaran 2D tadi lah. Okay, contoh bentuk kat sini kita boleh nampak adalah tangki nutrien, kita boleh nampak polybag, kita nampak shape untuk letak tanah dalam tu dan letak air dan baja. Okay. Tekstur pula, kita boleh nampak adalah kesan rasa dan ekspresi terhadap sesuatu objek. So, dekat dalam ni, tekstur adalah berada di polybag lah. Kita nampak tekstur dekat polybag ni bentuk dot. So, dia ada tekstur kasar dekat situ. Okay. Kemudian saiz. Saiz kita nak tunjukkan jarak ataupun komponen yang kita guna. So contohnya saiz dekat sini kita boleh estimate adalah jarak antara satu polybag ni dan juga satu lagi polybag, iaitu satu bekas tanaman dan juga satu lagi bekas tanaman, jarak dia tu. So jarak adalah saiz lah. Okay. Kemudian seterusnya adalah warna. Warna ni kita nak tahu adalah dia menunjukkan kesan ton pada objek yang dilakar. Contoh dalam ni dia telah menggunakan teknik rendering. Teknik yang ada bayang-bayang tu. Contoh dia dekat sinilah, dekat polybag kita ni. Awak nampak ada bentuk bayang-bayang dekat sini. So contohlah assuming matahari dari sini, cahaya bayang-bayang berada di belakang dia lah. So, ada teknik rendering dekat situ. Kemudian, dari segi ruang, kita boleh nampak ditunjukkan untuk pisahkan satu komponen dengan komponen yang lain. Contohnya, kedudukan komponen dengan persekitarannya. Okay, so itu adalah ruang lah. So, nampak dekat situ, ketujuh-tujuh elemen ada dalam lakaran yang telah dibuat. So, secara kesimpulannya,
Hari ni kita dah kenal pasti macam mana kita nak hasilkan lakaran reka bentuk baharu dan juga kita dah analisis elemen reka bentuk vertikasi. Ingat dalam lakaran kita ada dua jenis teknik penyusunan, kita ada jejari dan juga gegelang. Dan daripada 7 elemen yang dipelajari, kita akan isi dan analisis kita punya lakaran dan tandakan dalam borang analisis elemen reka bentuk sistem vertikasi. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye!